Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Forum Remaja. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama untuk forum pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum remaja kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tema sosial iaitu gejala buli, di mana silapnya. Remaja pada hari ini bakal menerajui pucuk pimpinan negara pada masa hadapan dan merupakan aset modal insan negara, bab kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Berikan saya 10 orang remaja, nescaya saya akan gegarkan dunia ini. Begitulah ungkapan retorik yang pernah dilontarkan oleh bekas Presiden Parti Indonesia, Sukarno, yang menggambarkan betapa gahnya peranan remaja sebagai penentu pembangunan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Malangnya, dalam proses menongkah arus globalisasi yang pantas bergerak bagai belut di ketil ekor ini, keruntuhan akhlak remaja semakin membimbangkan sejak akhir-akhir ini. Salah satu masalah sosial yang kian merebak dalam kalangan remaja ialah gejala buli. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan kita, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Panel kita yang pertama, Saudari Nuha Insyirah binti Ayub. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kita yang kedua iaitu Saudari Nur Kayani Syafiqah binti Syamuddin. Selamat datang saudari. Saudari apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudari pengerusi kerana sudi bertanya khabar. Baiklah, tidak lain tidak bukan lagi, ahli panel kita yang seterusnya adalah Nur Jihan Afrina binti Rosyidi. Walaupun nampak seperti pemalu, namun petah bicaranya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Salam forum untuk semua. Baiklah, panel kita yang keempat adalah Alina Hayani binti Aziz. Usai salam perkenalan kita dengan semua ahli panel kita pada hari ini, kembalilah kita kepada topik forum kita, gejala buli dalam kalangan pelajar, di mana silapnya. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan buli dan apakah punca yang menyebabkan gejala ini semakin berleluasa dalam kalangan pelajar. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel kita yang pertama iaitu Saudari Nuha Insyirah binti Ayub. Unsur dominan yang mencetuskan fenomena ini ialah remaja tidak mempunyai didikan agama yang teguh. Kebanyakan remaja pada hari ini mempunyai stigma bahawa ajaran agama sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan untuk dipraktikkan pada alaf ini. Keadaan menjadi lebih parah apabila ibu bapa pada hari ini tidak memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak mereka. Hal ini terjadi kerana ibu bapa pada alaf ini sering mempunyai tanggapan bahawa ajaran agama tidak penting berbanding dengan pendidikan akademik yang dianggap sebagai tiket kejayaan anak-anak dan pada masa hadapan. Sikap ini menunjukkan bahawa terdapat ibu bapa yang semakin alpa akan tanggungjawab hakiki mereka dalam membesar, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka yang diumpamakan sehelai kain putih, dan ibu bapa lah yang mencorakkan tingkah laku anak-anak sama ada seindah warna pelangi atau semalap masa hadapannya. Berlandaskan sikap remaja dan ibu bapa yang sebegini, maka tidak heranlah anak-anak tidak mementingkan amalan solat yang diperlukan kepada setiap Muslim, walaupun solat ini tiang agama yang dapat mencegah kemungkaran. Bukan itu sahaja, kebanyakan remaja pada hari ini lebih bertuhankan hiburan dan keseronokan duniawi semata-mata, seperti melibatkan diri dalam black metal. Jika situasi ini berterusan, sudah pasti keharmonian masyarakat dan negara kita akan terjejas. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang takrif gejala buli yang disampaikan oleh ahli panel kita yang pertama.
Muha Insyirah. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli pendidikan yang kedua, Saudari Nur Khairani Syafiqah, tentang punca-punca lain yang boleh menyebabkan remaja terdorong untuk melakukan gejala ini. Jadi baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton forum ini. Saya sebagai panel kedua ingin menerangkan beberapa faktor atau punca kepada tajuk kita pada hari ini, gejala buli dalam kalangan pelajar, salah siapa? Jadi baiklah, antara faktor atau punca yang hendak saya terangkan ialah yang pertama, keruntuhan institusi keluarga atau dalam bahasa mudahnya, masalah dalam keluarga. Yang kedua ialah pengaruh rakan sebaya. Jadi baiklah, tanpa mengelengahkan masa, marilah kita terus kepada isi pertama, iaitu keruntuhan institusi keluarga. Seperti yang kita tahu hadirin sekalian, kita memiliki keluarga yang bahagia. Namun, antara punca atau sebab utama berlakunya kegiatan buli ini dalam kalangan pelajar ialah mereka mengalami masalah dalam keluarga. Sebagai contoh perkara yang mereka mengalami atau telah menjadi rutin harian mereka ialah berlakunya kesengsaraan, berlakunya pergaduhan antara keluarga dan lain-lain. Apabila wujudnya perkara seperti ini dalam kalangan pelajar, sudah pasti individu tersebut akan mengalami kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Apabila mereka amat berasa seperti kurangnya kasih sayang daripada kedua ibu bapa mereka, sudah pasti mereka akan bertekad untuk melakukan satu kegiatan ataupun satu perbuatan yang mampu menarik perhatian seluruh masyarakat. Apabila mereka berjaya menarik perhatian seluruh masyarakat, sudah pasti mereka akan mendapat sedikit kasih sayang walaupun bukan daripada kedua ibu bapa mereka. Sebagai contoh perkara yang sudah terlintas di hati mereka atau di minda mereka untuk mendapatkan perhatian masyarakat sekeliling adalah kegiatan membuli. Jadi baiklah, apabila mereka selalu mengalami masalah seperti ini dalam keluarga mereka dan mereka telah melakukan kegiatan buli ini, dan makin lama makin hari mereka akan berasa seronok kerana ramai masyarakat akan menumpukan perhatian sepenuhnya kepada mereka, dan sekaligus mereka akan terus melakukan perbuatan ini kepada remaja lain dan seterusnya. Jadi baiklah, untuk isi yang kedua ataupun untuk faktor punca berlakunya gejala buli ini dalam kalangan pelajar ialah pengaruh rakan sebaya. Ya hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, rakan sebaya kita merupakan individu yang selalu kita berjumpa untuk meluahkan perasaan dan sebagainya. Tetapi jika kita tersilap langkah atau tersilap mencari rakan, maka hancurlah kehidupan kita. Apabila remaja pada zaman kini memiliki rakan sebaya yang memiliki sifat negatif dalam dirinya, sudah pasti remaja tersebut akan mengikuti jejak langkah rakan sebayanya. Dan seterusnya, mereka akan bersama-sama melakukan kegiatan membuli ini dan akan menyebabkan pelajar-pelajar berasa takut di sekolah. Mereka juga akan berasa seronok apabila rakan sebaya mereka terlibat sama dengan mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan buruk seperti ini, iaitu membuli, seperti tajuk kita yang telah saya nyatakan. Hadis Nabi Muhammad SAW ada menyatakan, jika anda berkawan dengan tukang besi, maka percikan apilah yang ada di tubuhmu. Jika anda berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, maka wangilah dirimu. Apakah maksudnya daripada hadis Nabi Muhammad SAW ini? Jadi baiklah, marilah saya terangkan secara detail ataupun lebih untuk anda lebih memahami. Hadis Nabi Muhammad SAW ini telah menyatakan satu perkara yang amat tersirat namun sangat mendalam. Jika kita berkawan dengan individu atau dengan orang yang baik akhlaknya, maka begitulah kita. Tapi, jika kita berkawan dengan individu yang memiliki sikap negatif dalam dirinya, maka begitulah kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar itu, Saudari Khairani Syafiqah. Baiklah, saya teruskan. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, apakah kesan perlakuan buli terhadap mangsa? Sila jelaskan, Saudari Nur Jihan Afrina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai kesan-kesan yang akan dihadapi oleh mangsa kes pembulian. Baik, kesan yang pertama, mangsa akan berada dalam keadaan cemas. Hal ini kerana mereka terpaksa berada dalam keadaan yang berjaga-jaga, terutamanya ketika mereka berada dalam kawasan yang berdekatan dengan pembuli. Selain itu, mereka juga terpaksa menghadapi pelbagai penderitaan yang lain. Antaranya, kemurungan kerana tiada kawan untuk diluahkan dan untuk meluahkan perasaan, dan mereka sering dipalak oleh rakan-rakan yang lain kerana mereka dibuli. Selain itu, mereka juga mempunyai masalah kesihatan dari segi emosi dan fizikal, serta mereka sering tercicir dalam pembelajaran. Hal ini kerana mangsa buli cenderung untuk tidak hadir ke sekolah kerana mereka merasakan mereka lebih selamat jika tidak pergi ke sekolah untuk mengelakkan diri mereka daripada dibuli. Baik, kesan yang terakhir, mangsa buli juga cenderung untuk mencederakan diri mereka sehingga sampai ke satu tahap mereka akan membunuh diri mereka sendiri. Hal ini kerana mereka terlalu stres dan merasakan diri mereka tidak lagi mempunyai harapan dan kuasa untuk melawan pembuli-pembuli yang membuli mereka. Mereka juga merasakan maruah diri mereka telah tercalar akibat telah dibuli dalam masa yang lama dan berterusan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Jihan Afina. Soalan saya seterusnya adalah soalan saya kepada ahli panel kita yang keempat. Apakah langkah yang boleh diambil dalam usaha untuk menangani gejala ini? Silakan saudari Adrina Hayani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari moderator. Baiklah, ahli panel dan hadirin yang dihormati sekalian. Jika difikirkan semula, pihak kerajaan juga memainkan peranan yang penting dalam membendung gejala ini. Kementerian Pelajaran dan pihak sekolah seharusnya menitik beratkan isu kes membuli ini di dalam pendidikan di sekolah melalui mata pelajaran tertentu. Contohnya, pendidikan moral, pendidikan Islam, pendidikan sivik dan sebagainya. Melalui pendidikan ini, para pelajar dapat memperoleh kesedaran serta mempelajari kebaikan dan berupaya untuk menjauhi daripada melakukan gejala yang kurang baik ini. Pihak kerajaan juga seharusnya bergabung dengan agensi-agensi tertentu untuk mengadakan kempen-kempen kesedaran dan ceramah kesedaran tentang kes membuli. Melalui cara ini, remaja dapat mempelajari kesan samping yang diperoleh daripada melakukan gejala membuli dan berupaya untuk tidak melakukan perbuatan ini terhadap orang lain. Contohnya, kempen anti-buli yang pernah dilaksanakan di Pekan Marang. Kesan daripada pelaksanaan kempen ini adalah mendapat sambutan menggalakkan dan lebih kurang 70% kes membuli dalam kalangan remaja berjaya dikawal serta dikurangkan di sekitar kawasan tersebut setelah kempen ini berjaya dilaksanakan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Adrina. Demikian perbincangan kita pada hari ini daripada semua ahli panel kita tentang gejala buli dalam kalangan pelajar di negara kita. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.